A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid, sama-sama kita membaca doa penenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik murid, kita teruskan pembelajaran kita iaitu pada perkara tauhid. Kita sambung pada tauhid iaitu pada sifat al-basar, sifat Allah yang ke-12 iaitu al-basar. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basar. Al-basar artinya melihat bukan dengan biji mata dan alat lainnya, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali sabit pada zat Allah Ta'ala yang bertakluk, iaitu berkait dengan setiap yang maujud secara meliputi, iaitu melihat secara meluas, sebagai ta'aluk yang bertambah atas ta'aluk sifat ilmu. Maka hakikat sifat basar dengannya nyata, terang dan meliputi tiap yang ada, sama ada ia wajib ada seperti zat dan sifat Allah atau ia harus ada, dan sama ada yang harus itu telah ada atau yang akan diadakan, dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jatuh atau kecil. Yang demikian, jelaslah Allah Ta'ala itu wajib baginya bersifat melihat, sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak, jauh atau dekat, waktu terang atau gelap, zahir atau tersembunyi, maka tetap dilihat oleh Allah Ta'ala. Kesannya, apabila seorang ada kepercayaan seperti itu, nescaya nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka bangkitlah semangat tidak berani membuat kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Seorang yang beriman kepada sifat basar Allah Ta'ala dengan iman yang sebenar akan menjadikan amalan seorang sentiasa selari dengan imannya dan dapat menyelamatkannya daripada sifat munafik. Dalil Al-Quran, Allah bersifat basar. Innahu bikulli syai'in basir. Artinya, sesungguhnya dia melihat segala sesuatu. Dalil hadis, fa innakum lam tad'u asamma wala a'ma wa innama tad'una sami'an basira. Riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya, sesungguhnya kamu semua, yakni wahai orang yang beriman, tidak berdoa kepada yang pekak dan buta, tetapi kamu berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik murid, kita cuba tengok uraiannya. Baik, Al-Basar, bahasa Arab Al-Basar ini maksudnya Allah maha melihat. Dan Allah maha melihat bukan menggunakan sesuatu. Seperti kita nak melihat kena ada mata, kena ada biji mata. Allah tidak melihat menggunakan biji mata. Biji mata. Ataupun suatu alat. Tak. Iaitu sifat Allah Ta'ala Al-Basar ini sifat yang qadim lagi azali. Sifat Allah ni melihat Allah Ta'ala qadim lagi azali. Maknanya masa belum wujud Allah dah melihat.
dan sabit pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu zat Allah Ta'ala melihat. Sifat dia melihat. Siapa yang melihat? Zat Allah Ta'ala yang maha melihat. Dan sifat basar ini dia ada bertakluk. Ini darjah 5, besok kita belajar. Tapi tak apa, kita uraikan sikit-sikit je. Bertakluk yang ini berkait. Berkait dengan apa? Dengan setiap yang maujud. Ni disebut maujud. Yang maujud. Yang maujud. Yang maujud ni apa? Yang maujud ini iaitu perkara yang wajib. Maujud iaitu perkara yang wajib dan perkara yang harus. Yang wajib apa? Zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Zat Allah dan sifat. Allah melihat. Yang maujud iaitu melihat pada zatnya sendiri dan sifatnya. Allah melihat. Allah maha melihat. Perkara yang harus apa? Iaitu makhluk. Makhluk yang apa? Makhluk yang dah ada. Atau makhluk yang belum ada. Tapi Allah rancang nak adakan. Allah melihat. Yang dah ada Allah lihat, yang belum ada pun Allah dah lihat. Macam awak masa tahun 2000, awak dah lahir belum? Awak belum lahir kan? Masa tahun 2000 tu Allah dah melihat awak dah. Baik. Kita teruskan lagi. Apa? Allah perkara yang maujud. Dan secara meliputi. Ya, ini secara meluas. Bukan melihat gitu je. Kita melihat satu benda, kita melihat zahir luar je. Kita tengok kawan kita. Apa yang kita nampak? Kita nampak muka dia, kita nampak telinga dia, kita nampak perut dia, kita nampak kaki dia. Itu je kita nampak. Belakang dia kita nampak? Belakang dia tak nampak. Kan? Dalam perut dia kita nampak? Dalam perut tak nampak. Dalam baju dia pun tak nampak. Dalam seluar dia pun kita tak nampak. Kerana terlindung. Tetapi Allah tak lihat macam itu. Allah melihat menyeluruh. Dalam luas, clear pandangan Allah Ta'ala. Secara meluas ni. Dalam perut dia ada jantung. Berdegup jantung tu Allah melihat. Dalam jantung, pergerakan dalam jantung pun Allah melihat. Dalam perut dia ada berlaku beraliran darah, Allah melihat. Subhanallah. Allah melihat secara meluas. Sebagai ta'aluk yang bertambah. Ta'aluk ni, dia ta'aluk yang bertambah. Daripada atas ta'aluk sifat ilmu. Sebelum ni kita belajar bab ilmu kan. Allah dah tahu dulu. Ini tambahkan lagi dengan Allah maha melihat. Allah bukan sekadar tahu, Allah juga melihat. Bertambah daripada sifat ilmu. Allah dulu dah mengetahui dan bertambah pula Allah melihat. Subhanallah. Maka hakikat sifat basar dengannya nyata, terang dan meliputi tiap yang ada, sama ada ia wajib. Ini wajib tadi. Ada seperti zat dan sifat Allah kan. Tadi Ustaz dah beritahu kan. Pada maujud iaitu perkara pada wajib dan juga kepada yang harus. Yang wajib pada zat Allah, Allah melihat, dan juga pada sifatnya. Pada perkara yang harus, sama ada yang harus itu telah ada. Telah ada. Ataupun yang akan diadakan, belum ada lagi ni. Dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh atau kecil. Jauh pun tak ada masalah, kecil pun Allah tak ada masalah. Tengok. Jadi pada perkara harus ni, tadi perkara wajib, ini perkara harus, iaitu yang telah ada. Allah dah lihat macam kita dah ada ni, Allah lihatlah, nampak jelas dan terang. Yang belum ada ataupun yang akan diadakan, Allah dah lihat dah. Belum cipta lagi, Allah dah lihat. Seorang tu akan membesar dan sebagainya. Subhanallah. Allah Maha suci Allah Ta'ala. Seekor kambing yang belum berkahwin, yang akan berkahwin, kemudian dia akan dapat anak, belum berlaku, Allah dah lihat semua ni. Dan pandangan Allah Ta'ala terlalu clear, terlalu jelas. Subhanallah. Baik, sambung. Yang demikian, jelaslah Allah Ta'ala itu wajib baginya bersifat melihat. Wajib Allah bersifat melihat.
Sama ada yang dapat dilihat itu dapat dilihat oleh manusia atau tak. Manusia boleh lihat dan tentu Allah boleh lihat. Yang kita tak lihat, Allah pun dapat lihat. Sama ada benda tu jauh ataupun dekat, Allah lihat. Sama je. Terang ataupun gelap, Allah lihat dengan terang, jelas. Zahir ataupun tersembunyi, Allah nampak terang dan nyata. Tak kisahlah tersembunyi ke dalam perut ke, dalam badan ke, bawah tanah ke, Allah melihat dengan jelas dan nyata. Maka tetap dilihat oleh Allah Ta'ala. Okey, habis kat situ. Kita nak tengok pada kesannya. Kesan pada siapa? Kesan pada kita. Kesannya apabila seorang ada kepercayaan. Ini percaya, kena percaya. Allah melihat macam ini keadaan dia. Ada kepercayaan seperti itu, nescaya nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Orang kalau betul-betul berfikir, dia tahu Allah melihat, barulah dia akan tinggalkan apa yang dilarang, buat apa yang diperintah. Kita lah ni. Maka bangkitlah semangat, tidak berani buat kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Macam mana nak mencuri? Allah melihat. Mencuri dalam gelap, Allah lihat dengan terang. Allah perhati depan, jelas depan mata kita. Kita tengah ambil barang tu, Allah melihat dengan jelas. Nampak Allah melihat. Tengok je Allah Ta'ala, tengok kita. Agak-agak takut tak? Gerun tak? Ya, gerun, takut. Kalau Allah nak matikan masa tu, boleh tak? Boleh Allah nak matikan masa tu. Ni orang mencuri, sekalipun tak dapat dilihat oleh manusia, tapi dia tahu Allah Maha melihat. Jadi seorang yang beriman, kalau kita betul-betul beriman kepada sifat basar ini, Allah Ta'ala dengan iman yang sebenar-benar akan menjadikan amalan seorang sentiasa selari dengan imannya dan dapat menyelamatkannya daripada sifat munafik. Munafik ni apa? Munafik ini adalah satu sifat yang buruk. Nampak baik luar tetapi dalam hatinya jahat munafik. Munafik ni sifat macam orang kafir lah. Nampak Islam tapi tak solat. Nampak Islam tapi jahat. Ini munafik. Baik, dalil Al-Quran, Allah bersifat Al-Basar, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya. Ya Allah tegaskan sesungguhnya. Ini tu siapa? Allah. Sesungguhnya Allah. Bikulli, dengan tiap-tiap sesuatu. Allah melihat, basir. Sangat-sangat melihat. Dan dalil hadis, fa innakum lam tad'u asamma wala a'ma wa innama tad'u nasami'an basira. Maka sesungguhnya kamu tidak berdoa, tidak memohon kepada yang kepada yang kepada yang pekak. Kepada yang pekak, dan tidak kamu berdoa kepada yang buta. Dan sesungguhnya kamu berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi murid, untuk sekadar itu, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita kali ini memperkuatkan iman kita dan kita dapat takut dengan Allah Ta'ala. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.